والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر أمورنا يا الله، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama marilah sama-sama kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah kerana dengan taufik, hidayah, kudrah dan iradah yang ada pada Allah Ta'ala, kita dapat mari ke rumah Allah Ta'ala untuk sama-sama kita solat secara berjemaah dan kita bersama untuk berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memandu kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita bertemu semula. Berasa sebulan dah, berasa tak mari. Ada pasal 2 kali sebulan, tinggal sekali, berasa berasa lama lah sikitnya. Tak apa, alhamdulillah. Kita akan sambung kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub. Kata Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Klantani, sehingga muka surat 57, Al-Babul Hadi Ashar fi Fadilatil Masajid, bab yang ke-11 pada menyatakan kelebihan segala masjid. Firmanullah Ta'ala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Artinya sesungguhnya meramaikan, ya'mur meramaikan, perama, pakak-pakak mari, segala masjid Allah Ta'ala itu orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Tanda orang itu beriman dengan Allah Ta'ala ni banyak. Tandanya antaranya, sebelum ni masuknya Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asatizah kita, tok-tok guru kita akan sebut hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak dikatakan tak sempurna iman seseorang itu, melainkan aku, kata Nabi, kamu kasih banding dengan ibu, banding dengan ayah kamu dan seluruh manusia di dalam bumi ini. Nabi kata kalau mu tak kasih lebih pada yang disebutkan tadi, tak sempurna mana lagi iman. Jadi kita kasih pada Nabi kena lebih pada tu. Bagaimana cara nak kasih pada Nabi? Baca semua pasal Nabi, sirah. Iaitu Syama'il Muhammadiyah. Di situ disebutkan belaka dah dalam tu. Paras rupa baginda bagaimana, sifat baginda bagaimana,
Nabi SAW suka makan apa, disebutkan belaka dalam Syama'il Muhammadiyah. Dan memang patut ke atas kita sebagai seorang Muslim, orang mukmin, kena ada seorang buku Syama'il Muhammadiyah. Supaya apa? Bila kita baca akan timbul kasih dan sayang pada Nabi SAW. Jadi iman-iman ini iaitu iman bagi manusia lah, dia sebut sini yang kus wa yazid, tu iman manusia. Nah, iman manusia ni yazid bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman manusia dia akan tambah bila buat taat, dia akan kurang bila buat maksiat. Sebab tu kita kena banyak buat taat pada Allah Ta'ala. Antara nak mendapat keimanan pada Allah Ta'ala iaitu disebutkan oleh Allah Ta'ala sendiri, iaitu innama ya'muru masajidallah. Ya, siapa dia? Sesungguhnya orang yang meramaikan segala masjid, yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala ini adalah orang yang beriman. Iman ni banyak cabang tuan-tuan. Katanya Nabi, al-imanu bid'un sab'un aw sittuna syu'batan. Iman ini terpecah kepada 70 ataupun 60 syu'bah, iaitu cabang. Wa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dalam banyak-banyak cabang iman, yang afdal sekali iaitu sebut la ilaha illallah. Nak sebut banyak la ilaha illallah. Orang panggil apa? Tahlil. Nah, tu orang panggil tahlil la ilaha illallah. Nah, dan bila kata yang tertinggi, orang panggil yang terbaik, yang afdal, maka ada hak lebih ringan, ada yang paling ringan. Bila ada paling afdal, ada yang paling ringan. Kata Nabi SAW, hak ringan sekali katanya Nabi iaitu iman. Apa dia? Wa adnaha aza'anit tariq, iaitu kita buang ranting-ranting kayu, batu-batuan di atas jalan-jalan yang menyebabkan orang tak boleh nak lalu, kita pun buang dan orang boleh lalu. Tu iman hak paling rendah sekali. Dan kata Nabi SAW lagi, wal haya'u syu'batan minal iman, dan malu itu separuh daripada iman. Bila sebut malu, hari ni kita tengok anak-anak muda kita orang tino lah. Nah, bila mana dia masuk dalam TikTok, masuk dalam Facebook, masuk di dalam mana-mana media orang panggil media sosial, tak ada rasa malu sikit abu. Pak di rumah tak ada TikTok. Nah, mak di rumah tak ada TikTok. Dia tak tahu anak dia duduk dalam bilik sorang, rupa-rupanya duduk joget. Dia tak tahu. Mana tahu? Muka tak ada TikTok, tak ada gapo. Batulah orang lain ni umur 80 pun ada TikTok. Jangan. Dah. Nak tengok gapo dia ayah weh. Buat TikTok akaun ni, nak tengok kuliah lah. Buat tugas TikTok cucu buat. Dia tak pandai. Dia pandai tekan hak itet tu je. Hak lambeti tu. Buka tugas golek. Dok joget. Astaghfirullah. Bagus dah mulut. Tapi joget. Buka scroll pula, joget pula. Astaghfirullah. Tak jumpa lagi kuliah. Hak kata nak tengok kuliah tadi. Jangan. Ada. Ada TikTok. Batulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita tengok sekarang ni malu tak ada dah anak muda kita. Dah, terutama orang tino buat live Facebook, buat live TikTok, dok joget dan sebagainya. Jadi tu peranan kita juga tu, ayah dan ibu. Dan iman ini tuan-tuan, Nabi suruh kita baru sama. Supaya mana rotek, tak baru rotek kena bahas ke polis. Masuk dalam bandar jetih tak ada rotek. Oh kena tuan-tuan.
Nah, kena baru rotek supaya gapo motor kita tu hidup sama, cuma mampu rotek. Nah, tak hidup rotek mampu kita pula. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabat. Nabi kata, jaddidu imanakum. Wahai kamu semua, mu kena baru, perbaharuilah iman kamu. Maka kata sahabat, kaifa nujaddid imanana? Bagaimana kami ya Rasulullah nak memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aghfiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan sebut la ilaha illallah. Nah, sebab tu orang nak dekat dengan Allah Ta'ala perbanyakkan sebut la ilaha illallah. Ulama-ulama sufi ajar ilah dengan Allah duduk alik kiri. Nah, ilah dengan Allah duduk alik kiri. Sebab apa di kiri tu adanya jantung ataupun qalbun, adanya hati. Sebab tu kalau kita nak tahlil, biasanya kalau kita tengok orang tua-tua, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ilah dengan Allah duduk alik kiri. Supaya apa? Supaya dapat hati kita ni tak berapa nak comel ni biar bersih. Nah, jadi kena banyakkan sebut la ilaha illallah. Tu tanda kita perbaharui iman kita. Dan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Nabi kata la taqumus saa'ah illa min ahadin qawlu la ilaha illallah. Takkan berlaku kiamat melainkan tak ada seorang habuk dah akan sebut la ilaha illallah. Mana kata bila nak berlaku kiamat esok tak ada orang sebut dah la ilaha illallah. Jadi kena perbanyakkan sebut. Tu tanda kita nak baru iman kita, nak tambahkan iman kita. Nah, antaranya lain lagi syu'bah yang lain, cabai-cabai yang lain, iaitu kita mari masjid, mari rumah Allah Ta'ala. Diriwayatkan adalah pada hari kiamat datang kaum bagi berhenti mereka itu kaum di atas siratal mustaqim. Menangis mereka itu kaum, maka dikatakan bagi nyonya kaum, lalu olehmu atas sirat. Lalu olehmu, situ tu malaikat royak kepada kaum tadi, lalu olehmu atas sirat, iaitu jambatan nak menuju ke syurga Allah Ta'ala. Dia panggil siratal mustaqim. Malaikat kata kepada kepada kaum tersebut, lalu olehmu atas sirat, maka kata mereka itu, kami takut daripada api neraka. Maka kata Jibril alaihi salam, betapa kamu lalu atas laut. Jadi Jibril kata, atas dunia mula mu melintasi laut dengan gapo? Maka kata mereka itu dengan perahu, dengan kapal, dengan perahu. Maka didatangkan dengan segala masjid yang mereka itu sembahyang padanya seperti perahu. Jadi orang nak melintas sirat tadi itu, yang masjid-masjid ia pernah kunjungi, ya, surau-surau masjid ia pernah kunjungi atas dunia itu, menyebabkan dia mudah nak melintasi laluan ataupun titian sirat tersebut seperti sebuah kapal. Iaitu seperti perahu dan sebagainya. Maka naik mereka itu, siapa dia? Ahli jemaah masjid. Akan dia kapal, dan lalu mereka itu kaum dengan dia perahu atas sirat. Maka mudahlah. Sebab itulah dikhabarkan bahawa orang yang nak melalui titian sirat pelbagai ragam. Ada yang seperti kilat, ada yang mengesok, ada yang sekelip mata,
Macam-macam berlaku ketika mana nak melalui titian sirat berdasarkan amalan kita. Amalan kita tak berapa nak dah mana. Orang suruh semaya tahajud duk sebut sama tahajud, ya besarnya tahajud buat dok. Nak litah sirat bagaimana? Amalan tak banyak mana. Orang duk kata kelebihan semaya duha ni banyak kelebihan. Semaya 2 rakaat kelebihan begini, 4 rakaat kelebihan begini, 6 rakaat kelebihan begini, 8 rakaat kelebihan begini-begini. Ya tahu buat dok tak jadi apa. Tahu tadi tu orang kata 100% dah kalau kira tahu. Tapi buat tidak tak jadi. Nah, ia mesti kena buat. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak buah. Pedoh apa kita duk tanam pohon 4, 5, 16 tahun tanam. Buahnya dok. Kena supah demo lah. Ada bahasa menate pohon. Tanam saja gitu. Duk baju tu gak bugon itu. Begitulah kita ada ilmu tak buat. Rugi pada mana? Pada kiamat esok, hari akhirat esok. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok pada hadis Nabi 2 rakaat semaya duha pahala gini, 4 rakaat pahala gini, dia pahala berlainan tu. Nak comel 8 rakaat 4 rakaat kita semaya. Nah, 2 salah. Nah, tak kira lah bagaimana sekalipun, biar lebih dalam beribadat, insya-Allah hari akhirat kita jadi jadi selamat dan sebagainya. Dan riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi, dihasyarkan segala masjid dunia pada hari kiamat. Hasyar di sini dihimpunkan, seolah-olah seperti unta yang putih, kakinya daripada ambar dan dan tengkuknya daripada za'faran, dan kepalanya daripada kasturi, dan tali hidungnya daripada zabarjat. Jadi orang yang tak pergi masjid ni, orang jarang pergi masjid ni, takut nama tak ada dalam senara je. Takut nama tak ada dalam senara. Hak tak biasa pergi masjid, jarang-jarang temu. Bila dia pergi masjid, time mati. Bila orang semaya baru dia pergi. Bukan dia pergi semaya jadi jenazah dah lah. Mati dah lah orang semaya ke dia dah lah. Sebab itulah orang yang jarang pergi masjid ni, jadi kita minta semua dengan Allah Ta'ala, minta lah anak-anak cucu kita ni kaki masjid. Kita minta semua biar jadi ahli masjid, biar berasa kasih, biar rasa sayang tak pergi masjid. Jadi kita minta begitulah, dan kita berazam supaya masjid ni menjadi rumah kedua kita. Selain daripada rumah kita, biar masjid rumah kedua. Walaupun dia pergi mana-mana sekalipun, pergi musafir ke apa, masjid tak tinggal. Dan segala orang orang azan, dan segala orang orang tu. Dan segala imam. Dia sabit dengan menghala akan dia dan segala orang yang memeliharakan sembahyang mengikut akan dia unta, maka lalu mereka itu, siapa dia? Tok Imam, Tok Bilal dan ahli Jumaah tadilah dengan unta pada padang kiamah. Maka berkata ahlinya, ahli mahsyar, ahli padang kiamat, yakni umat-umat Nabi terdahulu. Jadi umat-umat Nabi terdahulu ni dia tengok ada sekelompok manusia ni duk berjalan dengan unta.
Maka mereka tak ditanya dah, siapa mereka itu. Satu kelompok yang mengikuti unta tadi tu, malaikat yang muqarrabunkah atau anbiya yang mursalun. Jadi umat-umat Nabi dahulu tanya. Maka dikatakan, mereka itulah orang yang memeliharakan atas sembahyang berjemaah daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ni jangan duk ajar semaya di rumah. Jangan duk ajar. Duk ajar semaya di rumah 5 waktu. Kita biar sedap duduk di masjid, iktikaf dalam masjid, berehat dalam masjid. Biar masjid ni jadi tempat persinggahan kita. Seperti mana disebutkan tadi lah, kita musafir mana-mana pun berehatlah di masjid. Jadi sebab itulah kita kalau nak pergi mana-mana jangan duk berhenti kat sini, berhenti masjid. Hak comelnya bawa bekal makanan gapo siap-siap. Orang dulu lah gitu lah. Orang lah ni ialah banyak, muka kedai banyak kan. Berhenti kedai lah mudah. Nak bawa makanan. Hak comelnya lah gitu lah, berhenti masjid, makan di masjid. Jadikan hati kita ni sentiasa kasih pada masjid. Jemaah sama dah. Jadi hujan tak hujan pun jemaah. Ni orang yang hati dia terpaut pada masjid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'min. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula masjid itu rumah bagi tiap-tiap mukmin, yakni tempat ibadatnya. Tu orang panggil orang mukmin. Orang Islam tak semestinya mukmin. Orang mukmin pasti Islam. Bapa ramai mana IC Islam, tapi sifat orang musyrik, tapi sifat orang kafir, tapi sifat tidak seperti sifat orang mukmin, orang Islam. IC Islam tabing dalam surat beranak Islam, tapi pakaian, tapi rupa, tapi gapo yang ada pada diri tak melambaikan diri dia ni seperti orang Islam. Pakai di hidung orang Tino, sepuluh lembu, naik lembu. Pakai tindik di hidung, tindik bibir, tindik di lidah, banyak tindik. Seperti orang Islam dah. Bila kata mukmin pasti Islam. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minun himmatuhu ila masajid. Orang mukmin himmah dia. Gapo dia himmah? Cita-cita dia nak pergi masjid semua. Tak sedap duduk rumah, tak sedap duduk kedai kopi. Masjid tempat dia. Wal bahaimu, kata Nabi, himmatuha ilal akli wasyurbi. Nabi kata binatang-binatang cita-cita dia sehari-hari nak kau makan minum sahaja. Ada kau manusia lagu tu? Bapa tak ada. Cari peti. Sejik tak ajegi. Cari peti. Opak ngajak tak ajegi. Jadi seolah-olah seperti lagu tu lah. Seperti binatang. Ni siapa yang sebut ni? Nabi sendiri sebut. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang duk eret lembu kan. Duk eret lembu time bila? Time ngorek. Duk eret lembu. Orang duk main Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duk cara ke lembu lagi. Lebih kurang tu kali. Tak boleh kau nak eret awal kau warna kau. Jadi bila ban ni kita kena gapo dia? Tu orang panggil seruan. Ban ni azan ni seruan. Seruan supaya kita pergi jemaah.
Tiba-tiba kita dok tahu, ni takut bimbang termasuk dalam apa yang disebut oleh Nabi, wal bahaimu ilal akli wasyurbi. Tu orang yang beriman, sifat dia. Antara sifat dia nya, dia nak berasa nak pergi masjid semua. Tu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat kamu akan laki-laki melazimi akan masjid, duk ulai alik semua masjid, maka saksi olehmu baginya laki-laki tersebut dengan beriman. Ni orang beriman sungguh, ulai alik semua ke masjid. Ni orang yang beriman. Dan iman dia ini dijamin oleh siapa ni? Jamin oleh pak mak ke? Tak, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni orang panggil dhaman, jaminan daripada Nabi. Pahala tak pergi masjid tak beriman lah. Tak, beriman juga tapi di luar jaminan. Supaya kita beli apa-apa lah. Beli kereta motor ke apa kok, ada jaminan kok. Kita akan tanya, beli mesin basuh tak ada warranty, rusing weh. Sekali basuh lama ketok jadi nak pergi atas klik tak boleh, tak ada jaminan. Begitulah kita seorang manusia. Kita perlu pada jaminan, orang panggil dhaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia jaminan kita? Iaitu nak kata kita ni orang beriman sungguh, iaitu kita pergi semaya masjid semua. Ni tanda orang beriman, dhaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, apabila melihat kamu akan laki-laki beradat ia akan masjid. Beradat sini jadi kebiasaan dia. Sama-sama dah pergi. Tahun-tahun dah dia ni Jumaat. Tu orang panggil beradat. Maka saksi olehmu baginya dengan berimannya. Ni Sa'id Al-Khudri pun menjamin keimanan orang itu. Siapa dia? Orang yang sentiasa ulai alik ke masjid semaya Jumaat. Ni dhaman daripada Nabi, dhaman daripada sahabat. Dua jaminan kita dapat. Kerana firmanullah ta'ala, ni dalil daripada Abi Sa'id Al-Khudri tadi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya meramaikan segala masjid Allah itu orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi jaminan ni tuan-tuan, 3 jaminan. Bahawa kita ni beriman dengan Allah Ta'ala, 3 jaminan kita dapat. Iaitu orang yang pergi sembahyang ke masjid secara berjemaah. Dhaman, jaminan daripada Allah, jaminan daripada Rasulullah, jaminan daripada sahabat. Jadi tak ada lah kita berasa orang panggil YOLO koyo, tak ada. Ni jaminan dah. Jadi bila manusia ni kalau dia dah tahu ini adalah jaminan, tiba-tiba tak pergi sejid juga kan. Tak boleh nak kata dah lah. Tak boleh nak royak gapo dah lah. Mungkin Allah Ta'ala tak bagi hidayah lagi pada dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya. Ni kena beringat ni. Fil masjidi ahbatallahu amaluhu 40 sanah. Rupa-rupanya nak mari masjid, mari juga kena ada adab, kena jaga adab. Rumah Allah ni, kesucian rumah Allah Ta'ala ni kita kena jaga. Gapo dia Nabi kata sini? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata-kata dengan perkataan dunia di dalam masjid, duk kacak bak bola,
Dok cerita bab cerita. Dok kecek bab. Oh lah tak ada pedah lah. Sakut dengan dunia lah. Kecek mana? Dalam masjid. Nak kecek boleh ke tak? Tubik dulu. Dah, tubik dulu luar masjid. Kecek gi nak kecek pasal gapo pun. Nah, dalam masjid jangan kecek. Bapa tak boleh kecek. Nescaya menghapus Allah Ta'ala akan amalan 40 tahun. Allah Rabbi. Nah, kita kena jaga adab ni dalam masjid. Nah, ni tak tambah lagi kecek tanya orang khutbah. Tanya khutbah pun duk kecek lagi. So ke waktu lain. Ni jangan. Dan pada setengah riwayat yang lain ditakuti atasnya akan kejahatan matinya, wal iyazubillah. Riwayat lain raya kalau duk kecek dunia bimbang takut mati esok mati cabut iman. Allahu Rabbi. Sebab tu kita kena jaga adab kita, kesucian masjid kita ni. Daripada duk cakap dunia. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni tuan-tuan dia pakar tafsir. Dia hebat kok tafsir. Mana kalau Al-Quran itu dia boleh tafsir. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi, bermula tertawa-tawa di dalam masjid itu kelak di dalam kuburnya. Di dalam masjid duk suka. Duk kecek dengan saing ego duk suka. Siapa terbahak-bahak suka tu. Tak boleh, kena jaga. Melainkan orang ngajar orang gapo tu nak buat guana muka dia buat lucu ke guana. Nak suruh tak sering ngatuk. Lain. Dan pada hadis yang lain, barang siapa mengeluarkan suatu yang menyakiti dan yang cemar-cemar daripada masjid, diperbuat Allah Ta'ala baginya satu rumah di dalam syurga. Kita buat siapa-siapa kau tarik-tarik cicak dalam masjid kau. Kelebihan dia cukup besar tuan. Allah Ta'ala bina satu rumah di dalam syurga Allah Ta'ala. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhabar-khabar di dalam masjid itu. Apa dia berkhabar-khabar? Duk buat lah. Dia buat cerita kok. Sama-sama guru dia memakan akan kebajikannya seperti memakan binatang akan rumput. Makan keri sikit-sikit kebajikan hak kita duk buat selama kening. Disebabkan kita ni gapo dia? Duk buat kok si ngapu kok si dalam masjid, maka disebabkan perbuatan tersebut dimamah oleh perbuatan tu kebajikan yang kita dak buat selama kening. Jadi tak boleh nak kecek kok si dalam masjid tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang bodoh lah biasanya. Masuk pustaka senyap, masuk masjid menepi. Tu pengalaman hamba lah, duduk mengajar sekolah dulu. Dalam pustaka molek-molek ada nak buka kasut pun tak bunyi. Budak-budak kita kan, anak-anak kita nak masuk pustaka. Bapa siapa tak bunyi, slow molek. Nak masuk pustaka, boleh. Bila masuk masjid suruh maya zuhur, duduk nepi. Jadi kita peroyak ke dia, kena buat, kena jaga. Kena beza mana lebih mulia pustaka dengan masjid. Baru lepas pada tu dia reti. Budak lagu tu lah kita kena royak semua. Jadi nak royaknya di sini bawa dalam masjid tak boleh nak buat kat sini. Nak buat tu bit luar. Dan tersebut pada tafsir Qurtubi
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa pasang pelito di dalam masjid, pasal lampu, sentiasa malaikah dan hamalah arsy. Siapa dia hamalah arsy ni? Iaitu malaikat yang duduk pikul arasy Allah Taala. Malaikat yang duduk jaga arasy. Menselawat mereka itu atasnya, atas orang yang buka lampu pelito tadi tu, dan meminta ampun mereka itu baginya. Siapa orang pasal pelito tadi, pasal lampu tadi, selama ada demikian cahayanya itu di dalamnya masjid. Jadi goni ni termasuk siapa ni? Termasuk orang yang derma. Orang derma supaya pihak masjid boleh bayar api. Boleh bayar, boleh hidup. Lampu-lampu masjid. Ni kelebihan orang yang derma masjid ni. Dapat ampunan, dapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala disebabkan daripada doa para malaikat. Dan bahawasanya belanja isi kahwin anak bidadari itu gapo dia menyapu sampah debu masjid. Jadi nak anak bidadari ni tuan-tuan, jadi tok siok dah sapu-sapu dalam masjid. Tok kon jadi tok siok kalau kita jumpa siapa ko gapo ko buat. Buat sapu. Debu-debu dalam masjid tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa buat masjid, mana kata apa? Derma. Derma pada masjid. Kerana Allah Taala, nescaya diperbuat Allah Taala baginya akan rumah mahligai di dalam syurga. Dapat mahligai daripada Allah Taala bagi orang yang derma. Derma pada masjid. Sebab tu kita jangan duk sayai ke piti. Bila kita derma, sekurang-kurangnya istiqamah. Bila derma pada masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjidi bikalamil lagwi wal jawri. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat benci mereka itu orang yang berkata-kata di dalam masjid dengan perkataan yang sia-sia dan tiada yang sebenar. Kecik kau sedar ni malaikat benci orang lagu ni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat tempat itu pekannya, dan sebaik-baik tempat itu segala masjid. Nabi kata sejahat-jahat tempat pasar-pasar, mall-mall. Sebaik-baik tempat masjid. Sebab tu kita mari masjid duduk, orang ngajar assalamualaikum, kerong lalu duduk sejak. Duduk masjid ni sedap. Orang tak nera tidur di rumah, mari masjid nera molek. Nera masjid ni. Nak tak faham kau satu pulak kan. Batu ekor pulak sejuk ketah. Nera sedap ni. Rumah muka panas. Masjid selesa. Betul dah kata Nabi. Tempat hak terbaik masjid. Bukan kata mencedih demo dah. Masjid. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada satu riwayat, sejahat-jahat negeri itu pekannya, dan sebaik-baik tempat duduk itu masjid. Maka jika engkau tiada duduk di masjid, lazimkan olehmu duduk di rumah. Baik duduk di rumah lah pada duduk gilai. Selain masjid lah nak katanya. Daripada duduk kedai kopi 4-15 jam. Dia ada orang seorang ni ambo nak cerita. Ni orang panggil hak napuk matol lendeh ada seorang ni tua dah. Ambo duk tengoknya 50 ada. Pergi kedai kopi.
Masa hamba tu pergi kerja ada duk cokoh dah. Dah, duk cokoh dah ada. Kelik kerja tengah hari ada lagi. Tak tahu ya kelik masa mana mari pulak ke guananya. Dah, pada maya Zuhur ada pulak congok. Rapat kau petang. Malam tak mari dah tak nampak berkali putih mata. Dah, kemungkinan besar. Kan? Jadi nak ayatnya yogi tu yodahnya air. Air teh segelas ya tak makan gapo pun bukan pitih tak ada berkali. Nah, ya yodah air teh. Susu segelas gelas tuan-tuan. Segelas gelas susu. Nah, air tu banyak ni ya susu tu segelas gelas. Kita pun duk mikir apa. Ya pergi pula kedai janda. Nah, kedai tu lelaki mati dah, habis dah dah. Nah, tak tahu moga dia pun mati juga bini tak tahu wallahu alam lah. Nah, dia cara nak mengorak ke mana kau. Ada. Ya gitu ya ada. Tak tahu ya royak lagu mana kau tuai kedai tu jadi susu tu serat gelas. Tujuan berapa? Dah. Tujuan nak suruh biar janda tu duk pergi mari sama ke dia. Ya kaca tak banyak. Ya dai tu ya kaca tak banyak pun. Nah, bapa kalau kaca kerak kaki tuan-tuan. Nges gelak, nges paruh gelas tu susu saja. Ya bu, ya kaca sikit. Air sejuk kan? Ya suruh mari pula tambah air panas. Ya kucar pula. Teh tu ya letak luar dah. Ya letak pula celup sikit-sikit. Jadi ya jadi 4-5 nejel lah duk kedai tu no. Ada. Ada. Tak tahu takut nak mengejah janda ke mana. Wallahu a'lam. Jadi duduk sio-sio. Dah duk cokok kedai kopi, baik duk rumah dah pulaknya kalau kerja yang lagu tu gak. Dah. Dia kalau tak boleh nak mari masjid, baik duduk rumah. Dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalla rak'ataini yusalliya. Dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan duduk terus. Masuk masjid tu jangan duduk terus. Hingga sembahyang ia 2 rakaat dahulu. Gapo? Yakni sunat tahiyatul masjid. Dia jangan duduk terus. Dah, sembahyang sunat dulu, tahiyat masjid. Dan apabila duduk ia padahal lupa nak sembahyang sunat tahiyat masjid. Dan hampir perceraiannya dituntuti baginya perbuat akan dia. Kalau dia salah duduk bangun derah-derah. Tak apa lagi salah duduk kan. Sekadar orang panggil jangan lama sangatlah. Duduk sekejap tak ingat maya tahiyat. Bangun derah-derah sembahyang juga sunat tahiyat. Itu sebab dengan sebab. Kena buai sebab so tu. Dengan sebab berulang-ulang masuk masjid. Boleh juga lagu ni. Ya masuk masjid, ya pun maya tahiyatul masjid. Maya tu, ya pun tu buah-buah luar masjid. Ya pun masuk pula. Maya tahiyat masjid pula. Boleh, tak ada masalah. Ni. Sebab dia nak dapat fadilat tu. Dan jikalau daripada masa yang hampir sekalipun, hampir nak semaya gotulah, semaya fardu itulah. Dan makruh meninggalkan tahiyatul masjid dengan tiada uzur. Makruh tuan-tuan. Tak dapat pahala lah makruh ni. Dah, jadi jangan lupa semaya tahiyat masjid. Jangan lupa. Dah, semaya. Dan hasil sunat tahiyatul masjid, gapo dia hasil? Boleh pahala. Dapat pahala dengan mengerjakan sembahyang fardu. Yakni masuk sunat tahiyat itu di dalam nyonya fardu. Gapo dia ni? Ni bagi orang yang lewat lah. Yang lewat masuk gaduh-gaduh dah berunggar dah. Daripada motor tu dia berunggar naik. Tak bila apa Allahu akbar, Allahu akbar. Dia apa? Dia kedak semaya sunat tahiyatul masjid tak ada. Dia pun takbir. Maya sekali dengan imam lah. Allahu akbar. Maka dia akan dapat pahala tahiyat masjid juga. Ni kelebihan orang mari masjid tu, orang dak royak terkelebihan dia tu.
Ni hak lewat ke. Yang mari tak bila qomat dah kita pun akak takbir. Jangan niat sunat tahiyatul masjid pula, maya fardu lah. Maka semaya sunat tahiyatul masjid tu akan dapat juga. Ni kelebihan orang mari. Maya di masjid. Dan jikalau tiada diniatkan, tak niatlah. Sunat tahiyat masjid. Masuk sunat tahiyat di dalamnya fardu sekalipun tak perlu niat sunat tahiyatul masjid. Yang maya fardu ke, aku nak semaya fardu maghrib, Allahu akbar, maka semaya sunat tahiyatul masjid dapat juga pahala. Seperti sunat tawaf masuk di dalam semaya fardu, atau semaya sunat yang lain yang dikerjakan dengan dia kemudian daripada tawaf, lebih kuranglah tu. Faidatun ni kalau dalam kitab mana-mana kita kena ambil cano lah. Maknanya benda penting. Benda penting. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anha, barang siapa masuk masjid atau satu tempat hendak sembahyang padanya, maka mendahului ia akan kaki kanan. Masuk kaki kanan kena ingat. Kaki kiri tandas. Masuk masjid kaki kanan. Patut maka berkata ia baca apa? Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baca begitu, nescaya di surat Allah baginya ibadat 1000 laki-laki, tiap-tiap seorang laki-laki hidup 1000 tahun. Besar pahala. Baca masuk kaki kanan baca tadi. Pendek je. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Masuk. Di samping kita baca doa. Yang kita dah baca semua tu lah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik tu. Kita baca juga doa. Dan pada hadis bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila masuk masjid berkata apa? A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Baca tu. Dan katanya maka apabila berkata ia akan demikian itu, kata syaitan telah terpelihara ia daripada aku pada sekalian hari itu. Maka orang ni terpelihara daripada setan. Jadi nak semaya pun khusyuk, nak buat ibadat pun jadi fokus molek. Kita baca doa tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya seorang kamu apabila hendak keluar daripada masjid, wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung semula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.